الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Quraib anna al-Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Qala فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى يكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Quraib. Quraib ni dia dulunya hamba kepada Ibnu Abbas. Kemudiannya dia dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas. Atas-atas dia hamba kepada Abdullah bin Abbas, yang kemudiannya dimerdekakan oleh Abdullah bin Abbas. Nama dia Quraib. Quraib menceritakan, kata dia, anna al-Fadl bint al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Dia kata orang perempuan nama dia Ummul Fadli. Dia suruh Quraib ni pergi jumpa Muawiyah, yang pada masa tu Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia menjadi gubernur di Syam. Ummul Fadli dia ada satu benda nak bagi tahu dekat Muawiyah. Zaman tu telefon tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia minta Quraib ni, hang tolonglah wakil aku pergi jumpa Muawiyah gubernur Syam, sampaikan hajat aku pada dia. Qala, kata Quraib, faqadimtu Syam. Quraib kata apabila Ummul Fadli suruh dia pergi jumpa Muawiyah, maka dia pun pergi. Daripada Madinah dia pergi ke Syam.
Faqadaitu hajataha. Bila jumpa dengan Muawiyah, maka dia pun menyempurnakan hajat Ummul Fadli ini. Dia jumpa, dia beritahu Ummul Fadli, beritahu sekian-sekian benda kepada tuan. Dia kata, wastahalla alayya hilalu Ramadan. Dia kata dia duduk di Syam ni, duduk sehinggalah masuk bulan puasa. Wa ana bi Syam, sedangkan masuk bulan puasa tu Quraisy masih lagi berada di Syam. Maknanya dia pegang puasa, dia sambut puasa di Syam. Dia orang Madinah, tapi dia sambut puasa di Syam. Fara'ayna al-hilala lailatal Jum'ah. Dia kata anak bulan Ramadan dapat dilihat pada malam Jumaat. Maksudnya hari Khamis malam Jumaat. Orang-orang di Syam nampak anak bulan Ramadan. Begitu. Thumma qadimtul Madinah fi akhir syahri. Dia kata dia duduk di Syam tu daripada awal Ramadan, daripada 1 hari bulan Ramadan, dia duduk di Syam sampailah akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas. Bila dah sampai akhir bulan Ramadan, dia balik ke Madinah. Maknanya dia nak raya di Madinah. Bila sampai sahaja di Madinah, Ibnu Abbas tanya dia tentang Syam yang dia pergi tadi. Ibnu Abbas bekas tuan dia, bekas pengulu dia, bekas majikan dia. Maka Ibnu Abbas tanya dia, macam mana di Syam itu, apa abang orang di Syam, apa abang Muawiyah, macam mana keadaan di Syam, hidup mereka macam mana. Dia duk tanya Quraisy ni. Summa zakar al-hilal, cerita sampailah kepada cerita bulan puasa. Ibnu Abbas kata dekat Quraisy ni, kalau tak silap aku, hang hari tu pegang puasa di Syam kan? Macam mana depa di sana? Depa mula puasa hari apa? Faqala mata ra'aitumul hilal. Ibnu Abbas tanya Quraisy ni, bila depa mula puasa? Faqultu, maka kata Quraisy, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Dia kata kami di sana malam Jumaat kami nampak anak bulan. Maknanya semasa saya di Syam, hari Khamis malam Jumaat tu nampak anak bulan, maka hari Jumaat kami mula puasa. Dia kata. Faqala, kata Ibnu Abbas, a anta ra'aitahu lailatal Jum'ah? Ibnu Abbas kata dekat dia, hang nampak agak anak bulan tu pada malam Jumaat tu? Hang nampak agak? Ataupun orang nampak orang abang dekat? Faqultu, maka kata Quraisy, dia kata ra'ahun nas wa samu wa sama Muawiyah. Dia kata aku tak nampak lah, pasal aku tak pergi tengok, aku pun tak nampak. Tapi orang ramai nampak anak bulan, maka orang ramai semua pun start puasa hari Jumaat. Wa sama Muawiyah, dan juga Muawiyah pun puasa hari Jumaat. Dia kata. Qala, kata Ibnu Abbas, lakin ra'ainahu lailatat sabti. Ibnu Abbas kata, kami di sini, kami di Madinah ni, kami melihat anak bulan pada malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu baru nampak anak bulan, maka kami puasa pada hari Sabtu. Makna dia apa tuan-tuan? Di antara Syam dengan Madinah pada masa itu puasa tak sama. Makna dia apa? Maknanya orang-orang di Syam puasa awal kali daripada orang Madinah. Macam tu. Fala nazalu naqumu hatta yakmula 30 yawman. Maka Ibnu Abbas kata, kami akan genapkan puasa kami 30 hari. Au narahu, ataupun mungkin puasa 29 hari kalau kami nampak anak bulan Syawal. Ibnu Abbas bagi tahu dekat Quraisy, oleh kerana hampa di sana puasa awal hari daripada kami, jadi hang ada masalah esok ni. Kalau sekiranya kami puasa 30 hari, hang dah jadi 31 hari. Ini cerita nak jadi. Tuan-tuan, benda ni jadi kepada kita di Malaysia ni. Kadang-kadang orang kita, dia nak pergi pegang puasa di Mekah, maka dia pergi buat umrah sebelum Ramadan. Dia start puasa di Mekah ataupun di Madinah. Katalah Saudi puasa awal hari daripada kita.
Lepas 2 minggu dia ada di Saudi, di Mekah, di Madinah. Dia balik main. Bila dia balik main, katalah orang Malaysia puasa 30 hari tahun tu, dia dah jadi 31 hari. Macam mana nak selesai benda? Apa-apanya benda ni berlaku pada zaman ni dan diceritakan di dalam hadis yang kita baca. Jadi Ibnu Abbas dia terus kata dekat Quraisy ni, dia kata apa? Dia kata oleh kerana hampa puasa awal tari daripada kami, hang jaga-jaga. Dia kata, kami puasa lewat tari daripada hang, kami akan genapkan puasa kami salatuna yauman, 30 hari. Au narahu, ataupun kalau kami nampak anak bulan Syawal, mungkin puasa kami 29 hari. Dia kata. Faqultu, maka kata Quraisy, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa Siyam? Quraisy kata, kalau dalam bahasa hari ni kita kata awak tak selaras. Dia kata awak tak memadai ke Muawiyah melihat anak bulan awal tari, maka Muawiyah puasa dan penduduk Syam semua puasa. Tak bolehkah semua orang ikut siapa nampak dulu kita puasa sama dengan dia? Tak bolehkah? Dia tanya macam tu. Ataupun dalam bahasa hari ini kita kata apa? Tak bolehkah kita selaraskan puasa ni? Tak bolehkah kita buat seluruh dunia Islam puasa pada hari bulan yang sama? Boleh tak boleh? Seolah-olahnya macam tu. Maka Quraisy tanya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Dia ni ahli tafsir yang diiktiraf tafsiran dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Quraisy bekas hamba dia ni kata dekat dia, kata dekat Abdullah bin Abbas, dia kata tak bolehkah kalau sekiranya kita iktiraf anak bulan yang dilihat oleh Muawiyah dan rakyat dia ni, maka semua kita ikut sama dengan dia? Tak bolehkah? Qala, kata Ibnu Abbas, la. Dia kata tak boleh. Dia kata hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kerana ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua. Dia kata, Nabi kira macam mana? Nabi kira negeri mana nampak anak bulan, jalan dulu. Negeri mana nampak anak bulan, dia puasa dulu. Negeri mana tak nampak, tunggu sehari lagi. Raya pun macam tu. Negeri mana nampak anak bulan, raya dulu. Negeri mana tak nampak, tunggu sehari lagi. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan hukum kepada hadis ini ialah apa tuan-tuan? Kalau sekiranya jadi kes yang kita kata tadi, kita pergi puasa di negeri lain awal hari daripada Malaysia, kita balik mai ke Malaysia. Bila kita balik mai ke Malaysia, katalah Malaysia puasa 30 hari, maka kita wajib berpuasa sehingga 30 hari sahaja. Hari yang ke-31 kita tak boleh puasa, tapi kita tak boleh raya lagi. Kita raya sama dengan penduduk negeri yang kita ada. Faham tak? Kalau kita pergi puasa awal tari daripada Malaysia, kita pergi Mekah, Mekah puasa awal tari daripada Malaysia. Bila kita balik mai ke Malaysia, katalah Malaysia puasa 30 hari. Kalau kita ikut orang Malaysia puasa, kita akan jadi 31 hari pasal kita start awal tari. Maka kita tak boleh puasa sampai 31 hari. Maksimum puasa Ramadan ialah 30 hari. Maka kita puasa sampai 30 hari saja. Hari yang ke-31 bagi kita tu kita tak boleh puasa, tapi kita belum raya. Kita akan raya sama dengan penduduk negeri itu, sama dengan penduduk Malaysia keesokan hari. Itu bagi kes puasa awal hari. Bagi kes puasa lewat hari, katalah kita pergi Australia misalnya. Kita pergi Australia tak puasa lagi, Malaysia puasa lah. Maka kita tak puasa lagi pasal kita ada di Australia, kita kena ikut Australia. Maka kita puasa lewat sehari. Lepas itu kita balik mai ke Malaysia. Kita balik mai ke Malaysia, orang Malaysia puasa 30 hari. Kita baru 29 hari. Orang Malaysia sudah raya. Maka kita kena raya sama dengan orang Malaysia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dipijak. Di mana negeri kita ada, apa yang ada di negeri itu terpakai ada kita. Itu dari segi hukumnya begitu. Tak kena ganti. Dia tak kena ganti sebab dia ikut di mana tempat dia duduk. Nah, baik.
Di dalam sebuah hadis lain daripada Abi Atiyah radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah faqulna ya ummul mu'minin rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat wal akhar yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salat. Qalat ayyuhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat? Qulna Abdullah ibn Mas'ud. Qalat هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى أو كما قال hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abi Atiyah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dan juga Masruq di ziarah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Atiyah dengan satu orang lagi sahabat nama dia Masruq. Depa dua ni di ziarah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dah wafat dah masa ni. Depa pergi ziarah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Bila sampai di depan Aisyah, Abi Atiyah dengan Masruq kata dekat Aisyah, faqulna ya ummul mu'minin. Depa kata, wahai ummul mu'minin, rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat. Kata Abi Atiyah dengan Masruq dekat Aisyah isteri Nabi ni, dia kata, wahai ummul mukminin, kami ada satu benda yang kami tak jelas, maka kami nak minta penjelasan. Kisah dua orang sahabat Nabi, sahabat besar Nabi. Satu orang nama dia Abdullah bin Mas'ud, satu orang nama dia Abu Musa al-Ash'ari. Dua-dua ni sahabat Nabi yang terkenal. Tapi dua-dua orang ni lain-lain. Kata Abi Atiyah dengan Masruq ni, dia kata ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat. Salah seorang daripada dua sahabat Nabi ni, salah seorang ni bila masuk waktu buka puasa, dia segerakan buka puasa dan dia segerakan sembahyang. Salah seorang daripada Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari ni, salah seorang daripada mereka ni, bila masuk aja waktu buka puasa, segera buka puasa, sekadar sebiji dua biji tamar ataupun seteguk ayam, dia pergi sembahyang, lepas tu kau nak makan pula lepas sembahyang maghrib. Itu amalan seorang daripada sahabat Nabi. Wal akhar, dia kata, tapi hak seorang lagi, maksudnya Abu Musa al-Ash'ari, hak seorang lagi ni yuakhirul iftar wa yuakhirus salat. Dia ni buka puasa pun nampak lewat, maka bila buka puasa lewat, sembahyang pun lewat. Jadi kami ni jadi tak faham hak mana satu amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal Ibnu Mas'ud pun ini orang hebat. Pasal apa? Pasal Abu Musa al-Ash'ari pun ini orang hebat. Jadi kami ni tak tahu siapa daripada dua ni yang betul-betul ikut macam yang Nabi buat. Bila masuk waktu buka puasa tu, kena segera buka puasa, kena segera sembahyang ke, ataupun lewat sikit buka puasa, lewat sembahyang ke, macam mana? Maka persoalan ni dikemukakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bila dengar soalan ni, qalat, maka kata Aisyah, dia kata ayyuhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat. Aisyah kata daripada dua orang ni, siapa dia yang buka puasa cepat-cepat dan sembahyang cepat-cepat, siapa? Qulna, kata Abi Atiyah dengan Masruq, depa kata Abdullah bin Mas'ud. Depa kata yang bila masuk aja waktu terus buka puasa sekadar kurma sedikit dua biji, lepas tu sembahyang. Yang nak buat macam ni Ibnu Mas'ud. Qalat, kata Aisyah, dia kata hakaza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata apa? Macam itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah endorse apa yang dibuat oleh Ibnu Mas'ud. Aisyah kata Nabi bila mai bulan puasa ataupun bila Nabi puasa, masuk aja waktu, immediately Nabi akan buka puasa,
Lepas itu sekadarnya. Lepas itu Nabi semayang. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Wal akhar, kata Abi Atiyah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata wal akhar Abu Musa. Dia kata hak seorang lagi, hak masuk waktu duduk lewat, buka puasa pun lewat, lepas tu semayang pun lewat lah. Bila buka puasa lewat, ialah Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata. Dalam hadis ni, ulama-ulama hadis membuat sedikit huraian. Mereka membuat sedikit huraian. Kata ulama-ulama hadis, dia kata Abu Musa al-Ash'ari, dia bukan sengaja menjadikan amalan dia melewat-lewatkan buka puasa, maka dengan kerana lewat buka puasa terlewat semayang. Bukan sengaja menjadikan itu amalan dia. Tetapi Abu Musa al-Ash'ari ni, dia satu orang yang dia nak ambil yakin. Masa tu jam tak ada, jadi dia nak ambil yakin. Bila kata matahari terbenam, baru masuk waktu maghrib, dia nak ambil yakin matahari terbenam tu, ambil masa sikit. Maka kerana tu dia lewat sikit buka puasa. Macam kita kata, di kalangan kita ni ada yang jenis kadang-kadang dia nak ambil apa, dia nak ambil puas hati tu. Bila dia terlampau nak ambil puas hati, dia jadi susah. Mandi wajib, mandi apa semua, salat selesai, ada apa sembahyang subuh, pakai baju nak pergi kerja dah. Ada mati ke dah, duduk pakai cukin, duduk pakai kasut nak pergi kerja ni. Kita di sang tumit ni badak dah ada. Dia duduk main muka tak jom. Dia duduk main muka tak jom. Kalau ayah tak rasa dia tadi aku semayang berdosa. Dia duduk main kapelah jingga. Bosan balik, masuk balik dalam rumah, buka baju orang ketek kan, orang masuk hidup mandi, buram-buram lah. Abu Musa al-Ash'ari tak ada lah sampai taratu. Tak ada lah sampai taratu. Kita ni boleh pergi sampai taratu. Dengan kapelah kita ni, kita boleh pergi sampai taratu. Abu Musa al-Ash'ari dia tak ada lah sampai macam tu. Tapi dia ni terlalu berhati-hati. Bila kata masuk waktu ni nak tengok betul-betul yakin kata matahari terbenam, baru dia nak buka puasa. Maka selalu dia terlewat sikit dalam buka puasa. Benda ni diperhatikan oleh orang lain. Bila dia perhati, dia kata, takkan Abu Musa al-Ash'ari tak tahu kata buka puasa ni kena segera. Kalau dia tahu, kenapa dia buat lambat? Maka dia pergi mengadu benda ni kepada Aisyah. Aisyah cuma mengesahkan kata buka puasa awal waktu dan semayang cepat-cepat itu yang diamalkan oleh Nabi. Dan dia pun tak condemn Abu Musa al-Ash'ari. Maka ulama hadis mengambil kesimpulan daripada hadis ni. Dia kata bukan Abu Musa al-Ash'ari ni jenis menyalahi sunnah Nabi. Sebaliknya dia ni terlalu berhati-hati. Kerana terlalu hati-hati tu, dia agak lewat buka puasa. Dia kata kerana nak ambil yakin bahawa waktu buka puasa tu sudah pasti masuk. Lah kita akan mana ada tengok matahari terbenam tak terbenam, bunyi bang lah radio apa tu tunggu lagi. Kan? Zaman dulu mana ada radio duk bang masuk waktu, mana ada jam orang kira tiap-tiap pukul berapa masuk maghrib, tak ada. Dulu duk tombang matahari kan. Matahari tegak, tergelincir sikit, zuhur. Matahari kalau pacak kayu, bayang-bayang lebih panjang daripada kayu, itu asar sudah masuk. Tengok sampai huruf matahari terbenam habis, baru masuk maghrib. Dulu punya pemerhatian macam tu. Berbanding dengan zaman kita lah ni, kita langsung tak bergantung kepada ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam nas. Sebaliknya kita terus pegang kepada sistem ru'id dan kepada sistem falak. Sistem kira tiap-tiap waktu berapa kita semua lah ikut macam tu. Tengok jam dia berapa 7:20 masuk dalam maghrib. Kita tak keluar tengok matahari pada ada, kita kira ada pakai kira dupil lah. Ya, maka kita boleh buka puasa tepat-tepat pada waktu yang orang kira. Bukan tepat-tepat pada waktu terbenam matahari, tepat-tepat pada waktu orang kira. Mudah-mudahan apa yang kita buat tidak menjadi salah kepada kita. Tapi zaman dulu, inilah cara pengiraan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغنيم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام
wa innan nas yanzuruna fima fa'alta fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asr fashariba wan nas yanzurun fa'aftara ba'duhum wa shama ba'duhum fabalaghahu anna nasan shamu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ulaika al-'usah atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah, iaitu pada hari nak berlakunya pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan, yang kata Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah tu berlaku bulan Ramadan. Nabi keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu bulan Ramadan, baru 10 hari puasa. 10 hari puasa Nabi keluar daripada Mekah, dia keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah, baru 10 hari puasa tahun yang ke-8 Hijrah. Sama dengan Nabi pada masa itu ialah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid masuk Islam pada tahun pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam dan dia ikut Nabi pergi ke Mekah. Di antara yang ikut ialah Amru bin Al-As, yang kita banyak kali jumpa hadis dia. Di antara yang ikut ialah Az-Zubair. Di antara yang ikut ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini nama besar, tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia ni kita tak rajin dengar nama dia, tapi nama dia sama kuat dengan nama Abu Bakar As-Siddiq untuk nak dilantik menjadi pengganti Nabi bila Nabi wafat. Tuan-tuan, dia bukan jalan-jalan awam. Abu Ubaidah Al-Jarrah bila Nabi wafat, nama yang kuat disebut untuk nak dilantik jadi Nabi ni Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dua nama ni duk kuat. Abu Bakar ada penyokong dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah ada penyokong dia. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah dia nak mengelak daripada jadi masalah. Pada masa tu dia terus bangkit berdiri. Dia terus bangkit berdiri, dia terus kata depan orang semua. Dia kata, aku nak jadi orang yang pertama membai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Selesai masalah ini. Tak ada gaduh, ada lah orang duk ojok-ojok nak jolok dia naik seorang lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak mau. Ni semua nak jadi kelang kabut, nak jadi bergaduh, ni semua dia tak mau. Ini orang ikhlas. Orang yang ikhlas dalam politik. Politik lah soal pentadbiran negeri. Maka dia tak mau benda ni jadi kelang kabut semua, dia tak mau. Dia bangkit, dia dulu bangkit depan orang semua. Dia kata, jadi izinkan aku jadi orang yang pertama. Dia kata, bai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi. Tutup cerita. Dia di antara orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Makkah. Nabi masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi pakai serabaidah. Dalam hadis ada mencatatkan Nabi masuk ke kota Mekah wa alaihi imamatus sauda, dan di atas kepala Nabi serban hitam. Serban hitam ni sini, serban hitam sini. Nabi SAW pada hari pembukaan kota Makkah, Nabi masuk ke Mekah tu, di atas kepala Nabi serban hitam. Ini cerita dia. Jadi Nabi SAW keluar daripada Madinah nak pergi ke Mekah pada peristiwa pembukaan kota Makkah itu 10 hari puasa. Fasama hatta balagha qura al-ghamim. Dia kata Nabi puasa. Walaupun Madinah nak pergi Mekah, kalau lah kita naik bas ekspres 5 jam. Musim biasa, musim umrah biasa 5 jam. Kalau musim haji dengan kereta banyak, lambat lagi. Kalau zaman tu naik unta dengan nak rantai padang pasir yang tak lagi main ribut pasir dengan apa semua, lagilah panjang masa dia, lagilah susah perjalanan dia. Tapi Nabi SAW puasa. Sehinggalah bila sampai di satu lembah yang bernama Qura al-Ghamim, sampai di tempat tu, faqila lahu, orang yang mengadu kepada Nabi SAW, inna nas qad syaqqa alaihimus siyam. Ada sekumpulan sahabat mai jumpa Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, mereka kata sebahagian daripada rombongan kita nampaknya syaqqa, menjadi masyaqqah, menjadi susah kepada mereka kerana puasa. Perjalanan daripada Madinah nak pergi Mekah naik unta padang pasir dengan ribut
macam-macam, dengan panas terik, dengan puasa pula lagi, dengan apa. Jadi sebahagian daripada sahabat Nabi yang ada dalam rombongan tu nampak menjadi masyarakat kepada mereka. Mereka menjadi susah dengan dahaga, dengan panas terik, dengan letih, dengan tak larat, dengan apa. Maka ada orang pergi mengadu benda ni kepada Nabi. Wa inna nas yanzuruna fima fa'alta. Kata kawan yang main mengadu ni, dia kata depa duk tengok tuan aja. Kalau sekiranya tuan buka puasa, depa memang duk tunggu sangat. Depa nak minum aja, tak boleh tahan. Kalau tuan puasa, susah macam mana pun depa akan puasa. Sesungguhnya depa ni wa inna nas, sesungguhnya orang ramai ni semua yang zuruna fima fa'alta. Depa tunggu tengok aja apa tuan buat. Kalau tuan buka puasa, depa akan buka puasa. Bila report macam ni mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai satu nabi yang sayang umat dia, Nabi bila dengar macam tu, fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fashariba. Nabi tak buang masa, dia terus kata buat main satu bekas ayam dekat aku. Buat main satu bekas, satu qadah, satu bekas isi ayam, buat main dekat aku. Sedangkan masa tu ba'dal asri, sudah lepas waktu asar dah. Maknanya nak maghrib tak lama dah. Tapi melihatkan sebahagian daripada sahabat ni dah teruk dah. Nabi kata buat main satu bekas ayam dekat aku, fasyariba. Nabi buka puasa, Nabi minum ayam. Nabi minum ayat tu, wan nasu yanzurun. Semua orang ada bakat tengok, oh Nabi buka puasa, sedangkan waktu belum masuk lagi. Fa afṭara ba'duhum wa shama ba'duhum. Bila Nabi buat lagu tu, sahabat terpecah belah. Sebahagian daripada sahabat ni buka puasa kerana Nabi buka puasa, iaitu depa yang tak larat tadi ni. Tengok-tengok Nabi buka puasa, bagi mereka ini rahmat, ini satu keringanan, ini satu rukhsah, satu keringanan kepada kita yang musafir, yang dahaga, yang penat, yang kena panas terik ini. Bila Nabi buka puasa, maka mereka pun pakat minum, pakat buka puasa. Wa shama ba'duhum. Tapi ada sebahagian daripada sahabat, mereka tak buka puasa. Pasal apa? Pasal mereka rasa mereka tak teruk lagi, mereka boleh tahan lagi. Lagipun dah lepas asar dah, nak masuk waktu buka puasa tak lama dah. Maka sebahagian kekal berpuasa, tak buka puasa. Fabalaghahu anna nasan shamu. Maka ada orang pergi report pula dekat Nabi. Kata report ni ramai kan? Maka ada pula terpa pergi dekat Nabi, report pula dekat Nabi, anna nasan shamu. Depa kata, ya Rasulullah, ada sebahagian daripada ni semua bantah. Walaupun tuan buka puasa, depa tetap berpuasa juga, tak mau nak buka puasa. Dia beritahu dekat Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata ulaika al-usar. Nabi kata mereka itu orang-orang yang derhaka. Nabi kata mereka itu yang bantah nak puasa juga, mereka itu al-usar, orang-orang yang bantah dan derhaka. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kita ini bila baca hadis macam ni, kita ni duduk terkejut, nanti duduk selopong mulut, nanti duduk tengah-tengah mulut selopong di mata. Sebenarnya hadis ini ada huraian dia. Ada huraian dia. Maksud yang dikatakan mereka tu derhaka ialah sekiranya. Dia ada penjelasan dia. Sekiranya yang pertama, mereka ada ingat dalam hati mereka memandang rendah kepada perintah Allah dan Rasul. Pasal apa? Pasal dalam Quran Tuhan sebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam Quran Tuhan kata, barang siapa daripada kalangan kamu sakit ataupun dalam musafir, maka dia boleh buka puasa dan ganti dengan hari lain. Kalau ada orang yang dia sakit ataupun dia musafir, dan memang kalau dia terus puasa memudaratkan dia, tapi dia nak puasa juga kerana dia tak memandang keringanan yang Tuhan bagi ini sebagai satu kemurahan Allah kepada dia. Dia memandang rendah kepada ayat Allah, dia derhaka. So bergantung kepada orang tu dalam hati dia, dia ingat apa. Kalau dia ingat apa yang Tuhan kata ni, dia pandang rendah, dia tak mau peduli, dia orang yang derhaka. Ataupun dia niat, dia memang niat kata, walaupun Tuhan benarkan buka puasa, aku tak mau buka puasa, aku nak lawan apa yang Tuhan kata.
dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia puasa, memubarakkan dia. Adapun kata Imam Asy-Syafi'i, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa tu bukan kerana Nabi tak mampu nak puasa, tapi Nabi buka puasa tu sebagai nak tunjuk keringanan kepada umat dia. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Lagipun Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari satu segi, pasal rombongan ni nak masuk kota Mekah, kemungkinan berlaku perang ketika pembukaan kota Mekah. Nabi tak mau sahabat-sahabat dia masuk dalam keadaan lembik semua kerana berpuasa, maka tak mampu nak berperang. Atas alasan-alasan itu, maka Nabi buka puasa. Kalau Nabi tak buka puasa, geng ini semua tak mau buka puasa. Nabi buka puasa tu sebagai nak tunjuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Kalau sekiranya dalam keadaan yang macam tu, mereka dibenarkan untuk tidak puasa. Itu penjelasan yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisa minal bir as-siyam fi safar. Nabi kata tidak dianggap taat kalau sekiranya satu orang itu gagah puasa sedangkan dia di dalam musafir yang menyusahkan. Nabi kata kalau dia dalam musafir dan musafir itu memudaratkan dia, kalau dia gagah juga nak puasa, Nabi kata itu bukan ketaatan. Nabi kata taat itu ialah kalau benda tu boleh nak memudaratkan dia. Quran memang dah kata boleh buka puasa, maka buka puasa itulah yang dikatakan taat kepada perintah Allah. Nabi kata. Tuan-tuan cuba tengok, ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan pergi Mekah bulan puasa, tuan-tuan pergi Mekah bulan puasa, pihak pengurusan Masjidil Haram, mereka sediakan air Zam-Zam untuk orang minum waktu siang. Kalau orang yang pergi buat umrah bulan puasa, dia pergi tadah air Zam-Zam minum, tak ada petugas Masjidil Haram akan main tangkap. Tak ada. Pasal apa? Pasal mereka ni musafir dan mereka memang dibenarkan untuk tak puasa. Air Zam-Zam disediakan macam kita pergi bulan biasa, bukan bulan Ramadan. Tu ada dan orang dua minum, ada orang minum, tak ada masalah apa. Tak bersalahkah pihak pengurusan Masjidil Haram bila dia membiarkan orang tak puasa hidup minum air yang disediakan pula oleh dia? Pasal apa? Rupa-rupanya ada kelas-kelas tertentu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan benda-benda yang macam ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua sebagai persediaan untuk nak ambil puasa Ramadan dan amal beberapa hari bagi kita. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 8 jadi dulu. Jilid 8. Mukadimah tu sengaja dipanjangkan kerana kita pendek yang malam ni lepas tu dia habis lah. Cuba saya mukadimah tu dipanjangkan. Baik. Kita masuk muka surat 23. Muka surat 23. Kita baca sikit yang di atas tu. Hari itu kita kata langkah tu, kita baca sikit di atas tu masalah. Dia kata ta'ziyah muslim bagi kafir dan ta'ziyah kafir bagi muslim. Saya habis kuliah kita hari itu ni, masa nak keluar ada seorang bertanya saya, dia kata, Ustaz, kalau sekiranya yang mati itu orang kafir, boleh tak boleh kita ucap ta'ziyah? Saya kata ada tadi ni, tapi saja kita langkah tajuk tu. Oh, dia kata kalau baca bagus juga kita baca. Ya, nah ini tajuk dia. Dia kata ta'ziyah muslim bagi kafir dan ta'ziyah kafir bagi muslim. Kalau kawan kita ni dia orang Islam, tapi pak dia kafir misalnya. Dia orang yang asalnya bukan Islam masuk Islam. Kawan kita ni muslim, pak dia kafir. Pak dia mati macam mana? Ataupun kalau dia mati, kita nak pergi ucap ta'ziyah dekat bapa dia macam mana? Maka cara-cara ni ditunjuk kepada kita. Baik, ta'ziyah muslim bagi kafir dan ta'ziyah orang kafir bagi muslim. Kata Sahibul Muhazzab. Dan jika mentakziah akan orang Islam dengan sebab kematian kafir, maksudnya kita pergi ucap takziah kepada Islam, anak dia Islam misalnya, dengan sebab kematian kafir, dengan sebab kematian bapa dia yang kafir. Kawan kita tu dia masuk Islam, pak dia tak masuk Islam, pak dia mati. Macam mana cara kita nak pergi ucap tu? Dia kata
Maka dia kata, dikatakan kepadanya a'zamallahu ajrak wa ahsana azzaak. Itu cara dia. Kita pergi kata dekat anak yang Islam ni, kita kata a'zamallahu ajrak. Kita kata dia mudah-mudahan besarlah pahala Allah bagi dekat kamu. Katakan anak dia hak Islam ni, mudah-mudahan hang sebagai anak dia, walaupun dia masuk Islam, pak dia tak masuk Islam, tapi hak mati tu pak dia. Hak mati tu pak dia. Sedih tu ada. Sedih pasal satu, pak dia mati. Yang kedua, sedih pasal pak dia mati tak dan mengucap kalimah syahadah. Dia dalam keadaan dua sedih. Ramai tuan kita jumpa orang macam ni. Ramai jumpa ustaz, dia kata bapak saya dah meninggal. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bapak saya tak masuk Islam sampai mati. Dia kata kita kata dulu. Benda macam ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Maka dia tunjuk mai cara di sini. Kalau yang mati tu bapak tu kafir, maka kita pergi ucap takziah dekat anak dia yang masuk Islam ni. Kita kata dekat anak dia, a'zamallahu ajrak. Mudah-mudahan besar pahala Tuhan bagi dekat hang. Pasal apa? Pasal sabar atas kematian bapa hang yang kafir ni. Hang sabar atas kematian dia, mudah-mudahan besar pahala dekat. Wa ahsana azaak, dan mudah-mudahan dielokkanlah kesukaran yang menimpa. Bagus tu. Tak salah kalau kita nak diucap takziah dekat dia. Dia kata, dan jika ditakziahkan kafir dengan sebab kematian Islam, katalah yang yang mati itu bapa dia, yang mati itu anak dia yang Islam, kita pergi ucap takziah dekat bapa dia hak mati kafir. Kawan kita hak Islam ni, hak masuk Islam ni, dia mati. Maka kita pergi jumpa bapa dia ada di rumah tu. Maka kita pergi kata dekat bapa dia yang kafir ni. Kita kata dekat bapa dia, kita kata ahsanallahu azzaak. Kita kata dekat bapa dia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kesusahan. Tak ada masalah. Kita doa dekat orang kafir, mudah-mudahan Tuhan ringankan susah. Wa ghafara limayyitik, dan mudah-mudahan Allah ampunkan mayat anak. Sebab kita orang Islam tak boleh doa keampunan kepada orang yang mati kafir. Tak boleh. Dekat orang kafir ni kita cuma boleh dikatakan dia, mudah-mudahan Tuhan bagi dekat hang kekuatan apabila musibah kematian anak ni. Mudah-mudahan Allah bagi hang kuat. Tapi hak anak Islam hak mati ni, kita kata mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Nampak? Baik. Adapun dia kata kalau sekiranya yang ditakziahkan kafir dengan sebab kematian kafir, dua-dua kafir. Kawan kita ni pun dia kafir, dia memang daripada keluarga kafir, tak ada siapa masuk Islam. Macam mana pula? Dia kata, maka dikatakan kepada dia, akhlaqallahu alaik wa la naqasa adadak. Dikata dekat dia macam tu, mudah-mudahan anak hang yang mati ke, mudah-mudahan bapa hang yang mati ni Allah gantikan dengan orang lain. Begitu ya. Dengan doa keampunan dekat kawan mati, tak boleh. Seperti yang mati itu kata. Itu cara-cara yang ditunjuk takziah bagi orang-orang yang tiga ciri yang disebutkan tadi. Turun bawah tuan-tuan, dia kata bab ma jaa fi man mata yaumul jumu'ah. Tadi ni cara mudah beginilah. Kalau kawan kita mati itu orang bukan Islam, kita pergi kata kat dia, sabarlah atas kematian ni, sabarlah. Mati ni biasa, semua orang pun satu hari akan mati. Itu takziah apa tu? Takziah yang macam tu tak apa. Jangan kita pergi takziah orang kafir dengan kata mudah-mudahan pak hang ni Allah bagi keampunan ke dia. Tak boleh. Kalau sekiranya pak dia mati kafir. Itu saja. Itu cara ringkasnya begitu. Baik. Bab ma jaa fi man mata yaumal jumu'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Ketahuilah saudaraku, orang yang mati malam Jumaat ataupun mati pada hari Jumaat, lepas dia daripada soal dan daripada azab di dalam kubur. Dia tak berdasarkan hadis yang tak lagi kita tengok apa dia. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamut yawm al-jum'ah aw laylat al-jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang daripada orang Islam yang kembali dia ke rahmatullah pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat,
melainkan memelihara akan dia oleh Allah daripada fitnah kubur. Yakni lepas dia daripada soal kubur dan daripada azab kubur. Dia kata. Tetapi adakah sejahtera daripada azab itu tertentu orangnya ataupun tidak? Itu berkait sama ada orang itu berdosa besar ataupun kecil. Dia kata orang yang mati malam Jumaat ataupun mati hari Jumaat ni, sama ada dia betul-betul boleh terlepas daripada soalan bukan nakir dalam kubur ataupun boleh terlepas daripada azab kubur, yang tu bergantung sama ada orang yang mati itu orang baik ataupun orang jahat, orang yang berdosa besar ataupun orang yang hanya ada dosa-dosa kecil sahaja. Bergantung pada limpah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata setengah ulama, eloklah diitlaqkan semua sekali, eloklah kita anggap umum semua sekali, yakni sama ada yang berdosa besar ataupun yang ataupun yang berdosa kecil. Boleh kita anggap kata apa? Mudah-mudahanlah mati malam Jumaat ataupun mati hari Jumaat ni tak kira kepala dosa besar ke dosa kecil, mudah-mudahanlah dia selamat daripada azab dalam kubur. Lebih baik kita ingat macam tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis gharib. Ini masalah dia. Kita dah bincang pada bulan lepas yang dikatakan yang dikatakan hadis gharib itu apa dia? Hadis gharib itu ialah hadis yang ada keganjilan pada dia. Ganjil macam mana? Di antara ganjilnya ialah hanya seorang yang meriwayatkan hadis itu daripada kalangan sahabat. Kemudian hanya seorang yang meriwayatkan hadis itu daripada kalangan tabi'in. Hanya seorang yang meriwayatkan hadis itu daripada kalangan tabi'in. Hanya seorang yang meriwayatkan hadis itu daripada generasi-generasi yang berikut sampailah hadis itu direkodkan. Bila seorang aja yang riwayat, dia jadi ganjil. Dan hadis-hadis yang gharib ni, yang ganjil ni, ulama-ulama hadis mengambil kesimpulan, kalau sekiranya hadis gharib ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka diterima hadis gharib itu. Ataupun hadis gharib itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tetapi atas jalan hasan, sahih dan gharib, maka diterima hadis itu. Tetapi kalau sekiranya hadis itu gharib, semata-mata gharib, kata ulama hadis, itu hadis dhaif dan lemah dan tidak boleh dibuat hujah. Itu perincian dia dari segi mustalah hadis, dari segi ilmu hadis. Jadi hadis ni kita baca saja, kita baca mudah-mudahanlah kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi anugerah dia kepada orang-orang yang mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat ni, itu atas Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak boleh dihujahkan kerana dia bukan hadis yang sah. Baik. Bab dia kata majaa fi ta'jil al-janazah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan menyegerakan tanam jenazah. Ini kita dah baca dah dulu ni, tajuk yang awal dulu. Saya baca bila. Ketahuilah saudaraku, pada hadis yang akan datang ini ada 3 perkara yang disuruh segerakan. Iaitu yang pertama, menunaikan sembahyang. Ada 3 benda yang hadis bagi tahu kita kena cepat-cepat. Yang pertama apa dia? Sembahyang. Sembahyang waktu ni. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni agama suruh segerakan. Pasal kita tak tahu lagi 15 minit lagi nak jadi apa. Kita tak tahu. Jadi seelok-eloknya apa? Masa waktu sembahyang. Kalau nak jadi apa pun kita dalam keadaan nak sembahyang. Maka sembahyang fardu itu disuruh kita segerakan. Yang kedua dia kata menanam mayat. Ini disuruh kita segerakan. Mayat bila mati pagi, elok-eloknya habis-habis lewat lepas zuhur tanam. Jangan ditaruh lepas hatam itu tak bagus. Tak bagus simpan lama-lama mayat yang meninggal ni, tak bagus. Yang ketiga yang disuruh kita segerakan ialah perempuan yang bujang. Suruh segerakan kahwinkan dia. Kalau ada anak perempuan ni, kalau ada orang masuk meminang ni, terus duk kira banyak-banyak sangat bagi selamat orang. Pasal apa? Susah. Anak perempuan ni susah. Bukan susah maksudnya kita tak reda terima anak perempuan, tapi memang anak perempuan ni
Dia buat jahat, lebih-lebih lagi lah. Kalau dia tak buat jahat, orang buat jahat kat dia pun, ibu bapa menanggung akibatnya. Maka dalam kes anak perempuan ni, maka seelok-eloknya disegerakan nikah dia. Begitu. Baik. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Bunyi hadis itu dia kata an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali thalathun la tuakhirha as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat laha kufwan. Maksudnya diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia kepada Ali. Kata Nabi, hai Ali, aku pesan kepadamu 3 perkara. Jangan engkau takhirkan dia, yakni jangan lambat-lambatkan dia. Nabi pernah satu hari panggil Sayyidina Ali. Nabi kata kat dia, Ali, aku pesan dekat hang ni 3 benda ni jangan duk takhir, jangan duk buat lambat. Yang ni mau bagi cepat. Maka apabila dilambatkan, nescaya mendatangkan yang tidak baik. Benda ni kalau duk buat lambat, tak lagi dia jadi tak elok. Semayang fardu, kita kena buat tangguh. Duk buat lambat. Zuhur, 1 suku dah masuk, 1:20 dah masuk. Tu buat balik, pukul 2 tak semayang lagi. Buat balik pukul 3 tak semayang lagi. Tu buat balik pukul 4, boom, accident, mati. Na'udzubillah min zalik. Kita mati dalam keadaan berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan patut-patut benda tu tak jadi hutang. Masa sudah lama tu ada kat kita. Kita yang tak tunaikan hutang tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Baik. Pertamanya, dia kata, benda yang disuruh kita cepat ni, pertamanya, semayang 5 waktu. Apabila datang waktunya, masuk saja waktunya, maka tunaikanlah dengan segera. Semayang dulu, apa-apa semayang dulu. Dia kata. Kedua, orang yang mati, apabila sudah tetap alamat matinya, menunjukkan atas matinya, maka segera akan tanah dia. Orang mati. Memang confirm dia mati. Simpanlah, kita tahu apa lagi. Anak-anak pergi mengaji di Amerika, pergi mengaji di London, pergi mengaji di Australia, ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di sana. Tak payahlah duk urus nak balik mayat ni sampai 2-3 hari, duk apa nak selesai tanah dengan Wisma Putra, duk pikal dengan nak cari sampai terbang nak balik mai dengan apa, sampai pula nak pergi di rumah kan, nak pergi orang pakai ziarah. Kita menyusahkan mayat tu. Kita terang dia, agama tak mau macam ni. Mati di mana, simpan di situ. Habis, selesai. Kalau anak kita orang baik-baik, kita pun orang baik-baik, akhirat itu jumpa dia. Jumpa dia dalam syurga itu, tak ada masalah apa. Orang mai sini pun tak ada guna apa, tak ada satu guna apa. Kecuali kalau tempat mati itu berdekatan dengan Makkah dan Madinah. Dia kata maka awak masuk dalam kawasan Makkah dan Madinah, kebumikan di sana. Kerana itu tanah suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja pengecualian dia. Baik. Dia kata yang keduanya, orang yang mati apabila sudah tetap alamat mati, maka segerakan tanam dia. Yang ketiga, dia kata perempuan yang bujang, perempuan yang belum kahwin. Bila telah datang orang yang sepatut sepadan dengan dia, meminang dia, jangan ditangguhkan lagi, kahwinkan dia. Kalau mai tu orang yang masuk meminang tu dalam hadis tadi kata iza wajadat laha kufwan. Kufwan kita tu sebut sekufu tu. Nak kahwin ni biarlah sekufu. Kufwan kita tu baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufwan ni maksudnya sama. Bila mai satu orang laki-laki masuk meminang ni, nampak dia okey dah, agama dia okey, semayang dia okey, akhlak dia okey. Tak payah tunggu Datuk S ke. Tak payah. Mai ni semayang elok, mai ni akhlak elok, mai semua elok, masya-Allah, tafadhal. Jalan. Kita tu dah cakap banyak. Kan kita ni Allah bagi kat kita umur apa semua ni kita kenal dah. Kita tengok yang muka kita kenal dah. Budak ni bagus ke tak bagus kita kenal dah. Tepat tak tepat tu soalan yang kedua. Tapi kalau lari pun tak jauh.
Kita tengok yang muka dia, kita tengok sekali. Tengok dua kali, tengok tiga kali tahu. Yang budak ni okey. Nak tunggu macam mana lagi, kata kat bini kita. Elok dah tu. Bagi jalan. Bini kita kata tunggulah Datuk L ke apa kan. L ke, S ke apa ke, simpang ke hang. Yang ni nampak elok bagi jalan. Pasal apa? Pasal tak mau. Lagi lama taruh, lagi mengundang fitnah yang berbagai-bagai. Dia cerita dia macam itu. Baik. Jadi kata At-Tirmizi, ini hadis gharib juga, saya kata. Tetapi kata Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah dengan isnad yang sahih ataupun isnad yang hasan. Dia kata walaupun hadis yang kita baca ni daripada Sunan At-Tirmizi, hadis ni gharib, tetapi hadis dengan konten yang sama, dengan matan yang sama diriwayatkan di dalam Ibnu Majah dengan isnad yang sahih. Maka hadis ni kita boleh pakai. Begitu. Baik, masalah dia kata menyegerakan tanam akan jenazah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Muhadzab telah berkata Al-Ashab dan segerakan meluluskan wasiatnya dan mempersediakan menanamnya. Bila mati saja satu orang, benda hak mula kita nak kena clear apa dia? Tengok orang tua ni ada hutang dah. Tengok orang tua ni ada tinggal wasiat dah. Yang tu settle dulu. Yang tu settle dulu. Baik. Kemudian dia kata tanam dia. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, aku suka bersegera pada sekalian pekerjaan jenazah. Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Imam Syafi'i dia kata apa? Imam Syafi'i kata aku dalam bab jenazah ni, dalam bab mayat ni aku kira mau cepat. Imam Syafi'i dia kata aku dalam bab jenazah ni, dalam bab mayat ni aku kira lagu ni. Aku mau benda ni cepat. Kebumikan dia cepat. Bila kata kebumikan cepat, maksudnya kita mandikan dia cepat, kita kapankan dia cepat, kita semayangkan dia cepat, kita kebumikan dia cepat. Urusan mayat ni elok dipercepatkan, kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Maka jika mati dia dengan terkejut, maka tiadalah disegerakan menanamnya. Itu zaman dulu mereka tak ada teknologi yang boleh memastikan orang tu betul-betul mati tak ada. Zaman dulu ada orang kena patuk ulang. Bila kena patuk ulang, badan dia jadi biru, satu badan dia biru tu, bisa ulang tu bila dia pergi sampai ke jantung, biru satu badan. Dan ada di kalangan orang yang kena patuk ulang ni, dia tak mati lagi, tapi jantung dia berhenti berdegup. Maka orang sangka dia mati, maka dikebumikan dia. Maka orang mengkebumikan orang hidup kerana dia tak mati lagi. Tapi dengan teknologi yang ada kat kita lah ni, kita ada banyak benda yang boleh mengesahkan kematian dia. Bila dah ada ahli ataupun pakar yang boleh mengesahkan kematian dia, maka kebumikan dia dengan segera. Yang dalam Quran dia kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar kalau kamu tak tahu. Atau yang boleh mengesahkan kematian seseorang ni yang ahli, yang pakarnya doktor lah. Doktor mai tengok, dia kata memang matilah. Maka segera akan urusan. Begitu. Zaman dulu tak tahu lagi. Dia kata kalau orang jenis mati terkejut ni, Imam Syafi'i kata tunggu tak dulu. Setahu kita dia tak ada sakit apa, dia tak ada apa ni, macam mana betul ke dia mati. Tunggu tak dulu. Sehinggalah kita boleh sahkan kematian dia, baru tanam dia. Takut kita tanam orang yang masih hidup. Macam tu. Kerana barangkali ia kena terpengah, dia kata. Terpengah ataupun dalam bahasa Arab dia kata saktah. Saktah ni berpisah. Masa kita baca Yasin tu sampai tang ayat apa? Marqadina hadza marqadina, kena berhenti sah. Berhenti tu berhenti saktah. Dia kata berhenti sah. Berhenti tanpa mengambil nafas. Mim marqadina hadza, tak boleh mimar qadina berhenti ambil nafas lagu dulu sambung hadza tak nak. Saktah tu maksud berhenti tanpa mengambil nafas, tapi kena berhenti. Baik, jadi dia kata ni barangkali orang yang mati mengejut ni dia terpengah. Dia kata dia saktah, dia jadi slow, bahasa kita slow. Dia jadi slow kan. Padahal tiada mati dia. Padahal tak mati lagi, tapi dia slow ni macam orang mati. Takut yang tu. Sahkan dulu kematian dia, baru uruskan dia. Bahkan dibiarkan sampai tahqiq kematian dia, sampai sah, sampai yakin dia mati.
baru dikebumikan dia. Dan telah disebutkan oleh Syafi'i dan Al-Ashab bagi mati itu beberapa alamat. Imam Syafi'i ada memberi garis panduan. Orang mati ini dia ada beberapa tanda dia. Iaitu di antaranya ialah terlentok ataupun terpulai kakinya. Dia kata kalau nak tahu orang tu mati ke tak lagi, tengok kaki dia. Kalau kaki dia, orang mati selalu tapak kaki dia tu dia ke depan. Tapak kaki ke depan. Kita kalau tidur, tapak kaki kita duduk tegak macam tu. Tapi kalau tapak kaki dia pergi ke depan tu, itu tanda-tanda dia hilang. Jadi kita ni pun kalau pagi tu bangkit-bangkit tengok bini kita duduk gerak tak bangkit tu, tengok tak bangkit. Tengok nampak gelunjong ke depan tapi macam habis lah kata. Habis. Itu tanda pengecaman, saya kata, yang digariskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan bercerai sendi lengan. Di antara tanda orang yang dah mati itu, sendi lengan dia ni jadi renggang. Dia renggang. Pasal apa? Dia punya sistem kontrol dia semua dah loose lah. Dia loose habis dah. Itu sebab mulut dia terbuka. Sistem yang untuk kontrol semua dah loose dah. Dia punya kadang-kadang kalau perut dia penuh dengan makanan, dia buang najis. Pasal apa? Sistem untuk kontrol dekat dekat rektum dia tu, dia dah loose dah. Dia dah tak kontrol dah. Dia keluar apa yang ada. Itu di antara tanda orang yang dah mati, sendi lengan dia renggang. Dia jadi sendi-sendi renggang, dia tak tarik dah. Semua dah loose dah. Dan kecut hidung dia. Hidung dia jadi kecut, kempes tu macam. Lagi tu kembang cekak tu, kira okey lagi lah. Dia make kempes kecut tu, nampak pelik dia ni. Dan kendor kulit mukanya, dia jatuh habis. Walaupun dia masa hidup ni dia dah tua, umur dah 80, 90, PC pun dah jatuh. Tapi jatuh tu dia tak jatuh macam mana orang yang dah mati. Orang yang dah mati dia reban habis. Dia reban, dia habis semua. Telah menambah akan dia oleh Al-Ashab, ada lagi orang yang tambah lagi beberapa tanda lagi, iaitu terbenam rupa pelipihnya ni sebelah Taibal ni. Dia jadi tenggelam. Dia kata bahasa Penang tu. Kan? Tenggelam orang biasa dengar, tenggelam. Dia jadi tenggelam ni, pelipih ni, tidak ni masa hidup ni nampak pipi pun dia kembang macam nak semilai karing. Tapi bila mati dia tenggelam ni. Dia jadi kepek masuk. Itu di antara tanda orang tu sudah tak ada hayat lah kat dia. Dan menambah lagi oleh satu jamaah daripada mereka itu. Dan ada lagi kawan tambah saya lagi. Tanda-tanda kematian ni. Dia kata apa? Iaitu tercentak ke dalam dua buah pelernya. Orang lelaki-lelaki. Dia punya biji buah tu, dia tentak masuk. Maka apabila zahir semua ni, maka diketahuilah akan mati. Bila tanda-tanda ni semua ada, kita check one by one, confirm. Tak ada lah dia ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis selesai. Tutuplah hikayat dia nak kena sambung di sana pula, di alam barzakh dan apa. Maka segerakan akan dia menanamnya pada ketika itu juga. Dia dah confirm kematian dia tersungguhlah. Kebumikan dia. Kata Imam Syafi'i, maka adapun apabila mati pengsan dia, ataupun mati terbakar, ataupun takutkan binatang buas ni mati terkejut. Masuk dalam rumah tengok harimau ada dalam rumah. Rupanya harimau siam, anak dia beliuk balik main buruh dalam rumah dia tu ingat harimau sungguh. Langsung pergi padang besar, pergi harimau macam harimau putih hidup. Sekong tu dia yang duduk ekong, hela belakang. Rupanya Irwan ni. Antua ni dia tak pernah tengok benda macam ni. Buka pintu rumah, balik sembahyang Isya lagi, buka pintu rumah, cucu bibul depan pintu. Terkejut jatuh tu. Dia kata pengsan dia ni kerana terkejut, tersentak dia dengan apa yang jadi tu. Nanti tak dulu, jangan mungkin dia pengsan sahaja. Jangan terus beli kain kapan duk koyak ruk kawan pengsan terkejut harimau tu. Dia tak mati lagi. Ataupun terjun daripada bukit, ataupun jatuh telaga, maka mati ia. Yang ni semua nanti tak dulu. Dia kata sahkan dulu kematian dia kata. Maka jangan disegerakan menanamnya sehinggalah yakin akan mati. Kata Imam Syafi'i lagi, biarkan sehari 2 hari ataupun 3 hari, sehingga takutkan binasa dia. Simpan saja, tengok sehari macam mana, 2 hari macam mana. Kalau dia nampak nak bau ke apa-apa, hari mati dah ni. Barulah sah kematian dia. Takut dia pengsan. Terutama yang kena batu ulak ni. Batu ulak ni biasanya dia
Kadang-kadang dia tak mati. Dia racun tu bagi lumpuh sistem badan dia. Sistem badan dia lumpuh, dia tak mati. Anak cucu dia ingat mati. Tanam sedangkan dia sebenarnya belum mati. Itu di mana jadi sebelah Kedah ada jadi lama dah tahun 70-an dulu. Kena betul ulang lah. Lepas tu habislah pakai duk main, habislah berbondong-bondong pakai main nak tengok kata dia mati. Kemudiannya main satu orang yang ahli. Dia ni ahli sikit, dia main-main tengok tu. Dia kata ni pak hampa tak mati lagi. Dia kata begitu. Ni pak hampa tak mati lagi ni. Jadi anak cucu terkejut lah. Pasal apa? Kata tak mati. Dia kata, kalau waris izin, saya nak buat sikit, saya kata. Dia ambil apa nama Abu dulu dapur kayu. Ambil Abu dapur tu. Dia lumuk badan orang yang kata mayat ni. Bila lumuk tu dia jerak keluar di Abu tu jadi basah. Rupanya dia jerak keluar racun apa nama bisa ulang tu. Hidup balik kawan. Bukan hidup balik, memang dia hidup pun. Celek balik. Jangan kata hidup balik. Kalau saya hidup balik tadi mati dah. Dia tak mati lagi. Dia celek balik. Celek balik. Tanya awak ni. Tu tengok kapuk baruh duduk atas tepi. Dia kata, oh karut nampak ni. Tergutuk boleh jadi. Nah, jadi berdasarkan kepada benda-benda macam ni lah. Maka Imam Asy-Syafi'i, dia hidup lagi awal daripada zaman tahun 70. Dia hidup lagi lama. Jadi benda mungkin berlaku pada zaman tu. Maka diingatkan kepada kita oleh Imam Asy-Syafi'i. Orang kita pun jaga baik ni lari tuan-tuan di kepala baca. Yang kata Kampung Pahir kepala baca ni daripada orang pun tak pernah tahu Kampung Pahir ada di kepala baca. Lah ni kalau dia kacang kuda pun tak menang duit kan. Pasal apa? Pokok apa? Pokok pinang ke pokok apa? Pokok pinang apa tu dia terbit macam muka orang. Dia turun bila ya Allah. Jadi hak tak terbit cara tak terbit, hak percaya cara percaya. Anak cari duit pun cara cari duit. Pergi dia ambil gambar perut pergi cuci sampai 2-3 hari terpinjam tepi 2 hari. Turun habis main duduk Sami daripada Thailand main dengan kereta pelik Thailand turun main duduk sembah pokok tu tinggi terbalik. La ilaha illallah. Sekarang ni yang kata manusia ni dia tak boleh dengan benda pelik-pelik ni. Jadi pelik sama. Jadi begitu. Baik, supaya tiada ada yang pengsan ataupun terkatuk halqumnya ataupun ghalib kepada empedu atasnya. Kata Syekh Abu Hamid, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah yang sahih. Dia kata, sahkan dulu kematian orang tu, barulah ke bumi kalian. Itu yang sahih, dia kata. Maka apabila mati seseorang daripada sekalian kamu dengan sebab-sebab ini atau sebagainya, maka tiada harus disegerakan menanamnya, dan wajib biarkan dia dan berlambat sehari atau 2-3 hari, supaya tiada ada ia pengsan ataupun lainnya daripada barang yang mengatakan dia oleh Syafi'i, dan tiada harus menanamnya sehinggalah yakin akan kematiannya. Inilah akhir kalam Abi Hamid di dalam ta'liqnya. Kata orang yang lainnya, tahqiq akan mati itu dengan berubah dan lain macam cara nak sunai orang mati ini. Kemudian tajuk bab ma jaa fi raf'il yadayn fil janazah. Ini cerita benda yang silap. Telah datang pada menyatakan mengangkat 2 tangan atas sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni bermacam-macam mazhab, bermacam-macam cara dia. Ada yang lagu macam tidur berdiri, baca apa saja dulu pun ada. Rupanya tu sembahyang dah. Kalau contoh di Mekah, banyak jumpa. Pasal apa? Di Mekah itu tempat berimpun orang Islam seluruh pelosok dunia daripada berbagai-bagai mazhab. Jadi bila pergi sana ni boleh tengok macam-macam lah. Lagu berdiri tu, lagu tu berdiri, lagu tu lah tangan tu lurus, lagu tu lah kita dulu semayang sebelah dia. Syekh ni bila nak takbir ni tu ringgit kan. Tengok-tengok tu imam rukuk Allahu Akbar, dia berrukuk sama semayang dah. Rupanya tangan tu lepas ke bawah dulu. Kerana dalam mazhab dia kata macam tu, tak payah qiyam, tak payah apa. Jadi dia buat tu. Kan? Demikianlah dengan bab semayang mayat ni. Dia kata ada perbahasan dia. Ketahuilah saudaraku, sembahyang jenazah tu adakah diangkat tangan pada waktu takbir ataupun tidak? Yang takbir 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu nak kena angkat tangan ke pakai kata ya Allahu Akbar, tangan tak payah angkat ke macam mana? Maka dengan hadis yang akan datang ini menjadi dalil atas ulama beramal mengangkat ataupun tidak angkat. Iaitulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin fa rafa'a yadayhi fi awwali takbirah wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Itu ada satu hadis bunyi dia macam tu. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir atas jenazah pada waktu sembahyang, maka diangkat akan dua tangan Nabi pada awal takbir saja dan diturunkan dan ditaruhkan yang kanan atas yang kiri. Ada riwayat kata macam tu. Nabi sembahyang mayat kali takbir saja. Bukan sekali takbir, sekali angkat tangan. 4 kali takbir, tapi 3 kali lagi tak angkat tangan. Ada hadis yang riwayat macam tu. Dia kata, baik. Nabi takbir, Allahu Akbar, duduk kiam tangan. Lepas itu tak lagi Allahu Akbar, tak angkat tangan dah. Duduk kiam saja ya. Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 kali pun tak angkat tangan dah. Katanya ada hadis yang meriwayatkan begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Ini tentang yang dikatakan hadis gharib ni, dia ganjil. Sedangkan ada hadis lain yang sahih mengatakan Nabi sembahyang mayat, Nabi takbir 4 kali, 4 kali sampai angkat tangan. Maka apabila bertembung hadis sahih dengan hadis yang gharib, maka yang terpakai ialah hadis yang sahih. Hadis sebab kita ni jangan bertengkar dengan orang semata-mata kita baca hadis. Kita duk kata ni ada lah hadis ni. Ni ada lah hadis ni. Memang ada, tapi hadis apa? Tengok-tengok orang ni, yang hidup bertengkar lebih nak keluar untuk. Ni saya pernah jumpa dalam kitab ni. Ni kitab ni bukan saya pandai-pandai kata. Ni kitab ni. Ni kitab ni. Mana ada kitab? Buat main kitab tu. Tengok-tengok ni hadis apa? Hadis dhaif. Betul lah ada tulis dalam kitab. Tetapi taraf hadis itu ialah hadis dhaif. Apabila ada hadis sahih, hadis dhaif kita pilih. Hadis sahih yang terpakai. Ini cerita dia. Jadi kadang-kadang benda ni dia jadi riuh dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal kita kurang ilmu. Bila kurang ilmu kita bertengkar. Kita bertengkar dalam keadaan kurang ilmu ni lagi. Jadi biarlah kita dapat sesuatu yang pasti. Okey, pasal apa kata? Oh, ni dia dalam Sahih Bukhari kata macam ni. Ni dia dalam Sahih Muslim kata macam ni. Bila kita dengar macam tu, kita pakai ni. Pasal apa? Pasal ini hadis sahih. Yang kita duk pegang selama ni apa dia? Rupa-rupanya dhaif. Rupa-rupanya gharib. Tolak kita pergi. Ini yang dia sebut di sini. Baik. Jadi dia kata bermula hadis itu gharib. Tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada ini. Maka telah memikir kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu mengangkat seseorang laki-laki akan dua tangannya pada tiap-tiap takbir. Yang ni yang dipakai dia kata. Maka ialah perkataan Ibnul Mubarak dan perkataan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Dia Imam Syafi'i dia pegang kepada hadis yang satu lagi yang mengatakan Nabi takbir, tiap-tiap kali takbir Nabi angkat tangan dia ketika sembahyang mayat. Dan kata setengah mereka itu, yakni setengah daripada ahlul ilmi, tiada diangkat akan tangan melainkan awal kali saja. Apa dia pegang hadis tadi. Sedangkan hadis itu kemudiannya didapati gharib. Begitu. Dan ialah perkataan As-Sawri dan Ahlul Kufah dan disebutkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahawa berkata ia di dalam sembahyang akan jenazah itu tiada menggenggam tangan kanan atas tangan kiri, bahkan biar ia terjuntai ke bawah. Itu ini pun macam-macam. Cerita bila kiam tangan ni, tangan nak duduk macam mana. Ini pun berbagai-bagai riwayat. Cuma kita nak kena tahu hak mana riwayat yang sahih, hak mana riwayat yang dhaif. So riwayat yang sahih tentang qiyam tangan ni, dia duduk di atas alat sadri, dia kata atas dada, kemudian Nabi pegang genggam pergelangan tangan dia. Itu riwayat yang paling sahih tentang cara qiyam tangan. Orang Melayu kata qiyam, sedangkan qiyam ni maksud dia berdiri, bukan maksud dia berwudu. Orang Melayu kata qiyam. Enggak. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang paling sahih ialah Nabi letak di atas dada ala sadri, kemudian Nabi pegang di pergelangan tangan macam itu. Dan ada hadis yang juga kuat dan sahih mengatakan Nabi pegang lengan. Pegang lengan. Ada juga kata Nabi letak dua-dua sama macam itu. Itu yang ada daripada hadis-hadis yang paling kuat tentang bab itu. Dan ada hadis-hadis yang tidak kuat dengan berbagai-bagai huraian. Yang pentingnya kita melihat kepada hadis yang paling kuat untuk dijadikan amalan kita sehari-hari. Begitu. Baik.
Dan kata Tirmizi, aku sukakan menggenggam tangan kanan atas tangan kiri. Yang tu yang dibuat sabit daripada hadis yang paling kuat tentang cara Nabi kiam tangan dia. Gitu. Maka Imam Syafi'i dia tak lari daripada kehendak hadis yang sahih. Ba ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Yang ni dia mungkin pengarang kitab ni dia tertinggal. Patutnya tajuk ni dia baca, dia tulis mata tajuk hutang hari itu. Dia tertinggal, dia tulis last sekali. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda Nabi, roh orang yang mukmin itu tergantung dia dengan sebab hutang. Orang yang ada berhutang, kalau dia mati sedangkan dia tak bayar hutang dia, roh dia ni jadi tergantung-gantung. Begitu maksudnya. Baik. Sehinggalah dibayar akan hutangnya itu. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Jadi kalau ada kematian dalam keluarga kita dan kita menjadi waris kepada si mati, kita kena, hak ni kena cek dulu. Ada hutang ke tak? Pak kita ke, mak kita ke, siapa-siapa ke, isteri kita ke, ada hutang ke tak? Kalau ada, hak tu clear dulu. Hak tu clear dulu. Kalau tak boleh nak langsaikan semua kali pun, pergi janji dulu dengan kawan yang dia berhutang. Ni saya janji, saya jadi dhamin, saya jadi garantor, saya akan bayar hutang yang dia tinggal. Bagi clear dia ni dulu. Pasal apa? Kerana ada hadis-hadis yang seperti ini, yang mengatakan orang yang mati sedangkan ada hutang, yang dia sengaja tak mau bayar hutang dia, roh dia tu tergantung. Begitu sahaja. Dia kata, maka hadisnya dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Maksudnya diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda dia, roh orang yang mukmin itu tergantung, yakni tertahan dan tiada lepas dan tiada sejahtera daripada azab. Ini leceh. Ialah dengan sebab hutang yang tidak dibayar, melainkan apabila dibayar barulah lepas dia daripada tertahan itu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan dan ia lebih afdal daripada hadis yang pertama. Wallahu a'lam. Akhir kitabul janaiz wa yadihi kitabun nikah. Dia kata, maka dengan habisnya tajuk pada malam ini berakhirlah bab jenazah. Dan yang berikutnya ialah bab nikah. Dia kata kitabun nikah. Wallahu a'lam. Saya berbincang dengan jawatan kuasa masjid. Kalau jawatan kuasa masjid lagi bersetuju menyambung kontrak ngajar di masjid ni, kita akan bincang kitab apa nak baca. Tapi kalau kontrak tidak disambung, tak payah bincang kitab apa nak baca. Dia kata begitu. Kan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk nak menghadapi Ramadan. Ramadan anak main. Mudah-mudahan Ramadan ni betul-betul dia menjadi satu bulan yang Allah ampun dosa kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini dia lain daripada Ramadan yang lepas-lepas. Pasal apa? Pasal lepas-lepas kita keciciran. Ramadan kita keciciran. Kita tak boleh nak komplitkan sebulan Ramadan itu dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kita boleh puasa 3 hari, kontrol anggota kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Kita boleh kontrol elok-elok dalam bulan puasa ni 3 hari aja. Yang bakinya kita tak boleh kontrol. Maka puasa kita yang lepas tu tak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa tahun ni ada kebaikan untuk kita. Tuan-tuan, kita ni kalau nak jadi manusia yang baik, kita tahun lepas dengan kita tahun ni, mestilah tahun ni lebih baik pada tahun lepas. Kalau kita betul-betul nak jadi manusia baik, kita tahun ni dengan kita tahun lepas, kita tahun depan mesti lebih baik pada tahun ni. Dia mesti ada improvement. Sehari ke sehari, kemarin dengan hari ni dengan esok, dia kena ada peningkatan, dia kena ada penambahbaikan. Kalau kita boleh buat macam tu, maka kita bertambah baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh tolong kita melainkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kita minta ampun dekat Allah. Bulan puasa kena banyak sebut. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah,
Kalau dah aku tahu bila nak jadi Lailatul Qadar, apa patut aku buat? Nabi kata ke Aisyah apa? Nabi kata banyakkan berdoa kepada Allah. Minta Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa. Minta ya Allah ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, yang suka memberi keampunan, maka ampunkanlah. Kita minta yang tu bulan puasa, yang tu mau selalu, bukan kata lepas semayang tarawih saja kita tu sebut yang tu dah. Selalu pun nak sebut Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Mulia, suka memberi keampunan, ampunkanlah kami. Minta itu, biar bulan-bulan puasa ni jadi bulan yang Allah mengibaratkan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa. Saja-saja kita berbuat dosa. Dengan niat kita buat dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lepas Ramadan kali ini kita sendiri rasa ada kelainan pada diri kita, isteri kita, anak-anak kita rasa ada kelainan pada kita. Kita nak macam tu. Bulan puasa tu habis kita rasa macam kita jadi satu orang baru, rasa macam tu. Ringan untuk nak melakukan ibadah. Bagi ada rasa-rasa macam tu. Dan isteri kita rasa perubahan kita selepas habis Ramadan ni. Nak macam tu. Tak mau apa aja kita ni. Sampai kita sendiri pun puasa tak puasa sama aja. Bini kita, anak-anak kita pun tak berasa macam kita ni berubah dalam bulan puasa. Tak mau kita. Biar bulan puasa ni betul-betul Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Kita ada kekuatan bangkit sok tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita sembahyang tahajud. Buat yang tu. Tahun lepas pun sebut dah, tapi buat dalam 3 hari supaya kita. Tahun ni bagi jadi. Dan saya pesan di semua masjid pun satu apa dia? Bagi kita yang rasa kita punya speed baca Quran kita slow, lah dah kena tak baca dah. Hari ni dah berapa dah? 19 Syaban. Hari ni boleh start dah. Daripada suratul Baqarah boleh start dah baca. Pasal apa? Pasal kita tahu berdasarkan track record kita yang lepas-lepas, kita punya speed bacaan Quran kita slow. Nak habis satu juzuk sehari ini memang selalu tak ada habis. Jadi kita jadi doa accumulate bacaan yang tertunggak. Bacaan kita tiap-tiap hari tertunggak. Jadi bila berakhir Ramadan, kita doa ada lagi 5 juzuk lagi. Tak habis. Bila 5 juzuk tak habis, sedangkan raya dah, raya habis semua. Tak habis dah 5 tu. Pasal apa? Pasal bulan yang kita rasa terangsang untuk beribadah ni bulan puasa. Jadi jangan lepas peluang bulan puasa yang main setahun sekali yang kita tak tahu tentang. Mungkinkah Ramadan ni Ramadan akhir untuk kita? Kita tak tahu. Yang ni paling takut. Kita tak tahu tentang mungkinkah Ramadan ni Ramadan akhir untuk kita. Mungkinkah lagi sekali Ramadan kita tak rasa dah. Pasal Tuhan dah ambil kita. Kita pun tak tahu. Jadi biarlah ada depan mata, kita manfaatkan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita kalau ada kesungguhan dalam diri kita, insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Saya ambil kesempatan ini minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan semua. Kalau selama kuliah saya di Jelutong ni ada benda yang saya tuan-tuan dengar tak sedar atau sebagainya, saya minta ampun kepada Allah. Itu adalah kelemahan saya dan saya minta maaf kepada tuan-tuan. Kerana itu juga terhasil daripada kesilapan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguhkan nak tasbih kafarah dan suratul Asr.
بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.